Senang sekali anda terus mendengarkan Bulletin FM. Isu semasa dan info terkini, Fokus Pagi, Izwan Azir dan Muaz, ancaman influenza semakin membimbangkan. Anak-anak kita sekarang ramai yang jatuh sakit dan kalau kita ke farmasi, memang hampir tak ada stok untuk mendapatkan paracetamol atau cool fever atau pelbagai jenis ubat lagi. Itu menunjukkan betapa seriusnya ancaman influenza sekarang, terutamanya kepada kanak-kanak. Baik, dan kita juga amat risau bila tak ada ubat. Apakah langkah seterusnya yang boleh kita ambil? Apakah yang boleh kita buat? Adakah masih lagi dengan meletakkan air panas di kain dan juga kita letakkan ke kepala anak kita, itu akan dapat mengurangkan demam? Maksudnya kita menggunakan cara yang tradisional. Mm-mm. Jadi oleh kerana itu hari ini kita bersama dengan Dr. Sharifah Aida Al-Habsyi yang merupakan konsultan pediatrik Hospital Pakar KPJ Sentosa Kuala Lumpur. Dr. Sharifah mungkin boleh kabarkan kepada kami kenapa agaknya influenza ini lebih banyak dijangkiti ataupun menjangkiti anak-anak berbanding orang dewasa? Dia satunya kanak-kanak ni dia lebih kepada kumpulan yang kita panggil vulnerable lah kan. Mm-hmm. Jadi dia lebih berisiko pasal tahap dari segi immunity mereka, especially yang bawah daripada umur 5 tahun adalah lebih rendah daripada di kalangan dewasa. So yang selalunya kebanyakan yang masuk ke ward yang kalau dapat influenza yang teruk atau yang memerlukan kemasukan ke dalam ward adalah mereka di kalangan umur yang 5 tahun ke bawah lah. Dan influenza ni pula sangat cepat merebak. Jadi dia bila sekarang ni kan sekolah dah buka kan. Jadi bila adanya wabak penyakit jangkitan ni, jadi di kalangan kanak-kanak di sekolah yang ramai tu, jadi dia senang merebak antara satu sama lain lah. Baik, Doktor, selain daripada itu juga, kenapa agaknya secara tiba-tiba influenza ini cepat merebak? Ya, adakah ianya saling berkaitan dengan COVID-19? Yang tu adalah satu teori yang selalu kita fikirkan lah. Adakah kebarangkalian disebabkan oleh COVID-19 ni? Saya pada pendapat saya sendirilah, kanak-kanak kita ni dah berada di rumah selama 2 tahun dalam tempoh PKP kan. Jadi mereka kurang keluar, kurang pendedahan. Jadi kebanyakan mereka ni tak di-expose lah sangat kan pada tempoh tu. And especially mereka yang di bawah umur, yang macam baru lahir masa tempoh PKP semua ni kan. Jadi kalau zaman dulu-dulu kita kecil-kecil lagi dah keluar, dah main di padang, main di tanah kan. Jadi kita ada peringkat di mana badan kita di-exposekan keluar secara ada staggered lah. Jadi slowly badan kita akan create immunity lah. Tapi sekarang ni 2 tahun duduk kat rumah je, semua benda kita bersih sangat kan. Kita bersih, kita cuci tangan, pakai alkohol lah, apa tu semua kan. Tiba-tiba sekarang okey sekolah dah buka, terus keluar. Jadi ada badan tu pun saya rasa ada sedikit terperanjat lah. Jadi bila ada kuman-kuman lain tu dia senang terkena. Tu saya punya teori. Nombor 2 ialah kebanyakan yang kita rata-rata kita dengar kan, pada mereka yang pernah terkena jangkitan COVID, selepas jangkitan COVID tu proses long COVID, proses untuk pulih semula, ramai juga yang cakap macam cepat kena sakit. Dari segi itulah kan, walaupun COVID tu dah lama dah tak ada dah kan. Jadi dari segi tu pun saya rasa dia affect juga kita punya immunity. So saya rasa ada 2 kat situ. Yang satu yang selalunya para doktor tak lupakan ialah kemungkinan of apa kita panggil co-infection. Maknanya you boleh dapat 2-3 jangkitan kuman pada masa yang sama. Dan of course itu kita tahu even sebelum ni pun bila di negara-negara Eropah bila ada jangkitan masa ada wabak influenza di negara-negara demikian, diorang lebih sakit bila dia terkena COVID dan influenza at the same time. So itu pasal kita sarankan untuk try jangan terkena lah dua-dua pun kan. Doktor, ni kebanyakan ibu ayah yang belum terbiasa dengan istilah influenza ini menganggap ianya seperti demam biasa sahaja. Anak-anak, alah hampa ni pergilah sekolah 2-3 hari lagi berpeluh sikit okey lah tu. Sedangkan influenza ini betul-betul mudah menjangkiti rakan-rakan yang lain. Jadi mungkin nasihat doktor kepada ibu ayah yang tidak arif tentang influenza ini. Okay, satu yang kita kena ingatkan diri kita, influenza ni adalah satu jangkitan virus yang dia adalah jangkitan lah. Okay, so dia boleh merebak. So kebanyakannya mereka yang terkena influenza ni rata-rata banyaknya adalah mild symptoms atau symptoms yang tidak terlalu teruk lah.
Tetapi bilanya dia menjangkiti orang-orang sekeliling kita, rata-rata bila dah makin ramai yang sakit, makin ramailah yang terkena yang bahagian yang moderate atau severe punya disease. So dari segi tu, kalau kita kata 2-3 hari demam, memang commonly dia 2-3 hari demam, lepas tu dia kebah, lepas tu dia baik lah. Tapi pada peringkat yang awal masa dia demam tu, dia boleh menyebabkan mereka kurang appetite, kurang selera makan, tidak mau makan. Ada yang boleh terkena cerit berit muntah-muntah. Ya, and then bila demam tinggi, kalau rata-rata kalau tanya semua orang sekarang, semua cakap takutlah cara dia orang demam kan. 39, 40 menggigil 2-3 hari yang pertama. Dan dalam tempoh yang 1-2 hari ni, mereka boleh jadi sangat-sangat penat. Mereka jadi sangat-sangat tidak bermaya. Dan menyebabkan mereka memerlukan kemasukan ke ward-ward, ya. Jadi tu satu yang kita tak nak cuba-cuba try lah. Dan kalau boleh, kalau anak kita dapat sangat-sangatlah minimal dia punya simptom, kita tak nak terkena pada anak-anak yang lain, ya. Betul. Jiran-jiran kita dan sebagainya. Segelintir daripada mereka, kita tak tahu siapa. Walaupun sebelum ni memang sihat sangat, segelintir pada mereka kadang-kadang virus ni boleh jadi sangat kuat, ya. Dia boleh kacau jantung, mengganggu ritme jantung kita. Dia boleh menyebabkan pneumonia atau jangkitan kuman paru-paru. Selain daripada saya cakap tadi, cerit berit muntah-muntah, sampai kita jadi dehidrasi, ya, kekurangan air. Sometimes dia boleh kacau bahagian otak juga, selaput otak juga. Jadi yang segelintir yang kena macam ni, kita nak jauhkan dan elakkan daripada satu, terkena pada anak sendiri, nombor dua terkena pada kawan-kawan anak kita, ya. Jadi saya rasa jangan ambil sambil lewa. Memang rata-rata kebanyakannya baik sendiri, tak perlu pun ke hospital. Tapi itulah yang kita kena jaga. Doktor, mungkin kalaulah sekarang ni di rumah, ya, tiba-tiba anak kita kena influenza, nak pergi ke hospital pun dah penuh contohnya, ataupun cari ubat tak jumpa, apa agaknya langkah-langkah yang boleh kita buat, doktor, secara mudahnya apabila berada di rumah ni? Okey, bila berada di rumah, bila kita tak tahu pun anak kita tu influenza atau tidak, ya, kecuali kita test kan. Jadi dia macam demam, batuk, sesama, selalunya sesama dia sangat signifikan, atau demam yang sangat tinggi, ya. Jadi macam mana kita rawat kanak-kanak yang ada demam, batuk, sesama lah. Di rumah pastikan mereka cukup minum air. Tak kisah apa jenis air yang sama ada susu ke, even sup ke, jus ke, air kosong ke, asalkan diorang cukup minum air, pasal kebanyakannya mereka akan mengalami dehidrasi. Nombor dua ialah demam yang tinggi. Kadang boleh dapat 40, 39, sejuk gigil. Kalau boleh, kita sentiasa ada ubat demam yang kita simpan di rumah. Saya memang banyak dah tempat saya dengar tak cukup paracetamol di luar tu, cool fever memang dah habis, kan. Tapi kalau boleh, kalau ada ubat, simpanlah, stokkan. Janganlah stok banyak-banyak sampai orang lain tak dapat pula, kan. Kita boleh, kalau jenis yang demam tinggi sangat sejuk menggigil, saya tak galakkan anak dijirus, dimandi atau macam tu, ya. Pasal dia sejuk sangat, badan panas sangat tu, dia tak ngam lah. Dia terkejut, Dia terkejut. Jangan buat macam tu, ya. Kalau perlu kita guna towel basah. Air yang digunakan temperature just macam room temperature biasa saja. Dan kita lap, tukar air tu perah sentiasa. Jangan kita pergi macam letak dia dalam bathtub ke apa, jangan buat macam tu, ya. So tu antara lain ialah kita boleh kalau nak bagi suplemen, bolehlah nak bagi vitamin C untuk try to naikkan immunity dia. Itu adalah antara benda yang boleh dilakukan di rumah. Baik. Bila perlu bawa ke hospital? Bila perlu bawa ke hospital adalah bila demam yang sangat tinggi, 39, 40 tu, kita dah bagi ubat tak jalan. Kita dah lap-lap dia pun tak jalan, better pergi check. Because mungkin bukan influenza, mungkin benda lain. Nombor dua, dia tak nak makan, tak nak minum. Dia kalau dia nak minum ke makan ke, dia asyik muntah. Tak ada benda masuk dalam badan dia. Kencing pun dah nampak kurang, dia nampak tidak bermaya. Memang kena pergi ke hospital. Antara dapat masuk ke ward ke tidak ke, sekurang-kurangnya di Jabatan Kecemasan kita boleh bagi dia drip. So, membantu dia pada masa tu.
Itu antara benda yang kita kena pastikan lah. Nasihat daripada Dr. Sharifah Aida Al-Habsyi, konsultan pediatrik di Hospital Pakar KPJ Sentosa Kuala Lumpur. Dan jangan tak tahu bahawa virus ini juga boleh menjangkiti mereka yang hamil dan juga warga emas. Jadi perlu anda berhati-hati kerana penularan influenza ini sama sahaja dengan cara COVID-19. Jadi anda perlu pakai face mask, kerap cuci tangan dan jaga kebersihan. Dan berkemungkinan juga kalau ada di antara anda nak ambil vaksin untuk influenza ni, kalau masih lagi ada stok, boleh terus ambil ya.